Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shallallahul 'azim. Terima kasih kepada saudara Rashid juga yang saya tak rasa muda lagi dapat, tetamu-tetamu hormat yang mulia, terusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tetamu-tetamu Allah. Kita bersyukur banyak-banyak sebab dapat kita berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita fikirkan tak semua orang dapat duduk dalam rumah Allah. Ada di kalangan orang yang merancang, katanya sekiranya aku mempunyai kesihatan yang betul-betul sihat, maka aku akan berada di saf hadapan. Tetapi kadang-kadang kita melihat yang berada di saf hadapan adalah orang-orang yang tempang kaki. Ada orang yang berkata, sekiranya aku mempunyai kenderaan yang selesa, maka aku akan dipilih oleh Allah dan aku akan datang ke masjid. Tetapi boleh jadi kita lihat ada yang datang ke masjid dengan berjalan kaki. Ini semua satu pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan syukur sebab kita dapat kumpul dalam masjid ini bersembahyang doa sekali, dan kali ini saya dapat bersama dengan orang-orang Brunei, dan kelihatan di belakang sana orang-orang belia muda remaja. Sepatutnya kita berikan senyuman yang cukup manis kepada remaja-remaja ini. Berilah senyuman kepada mereka, kerana beliau ini cukup disayang oleh Rasulullah SAW, sehingga kan salam al-aqwa ini berjumpa mereka. Salam al-aqwa Rasulullah SAW nampak dia seorang remaja. Setelah peperangan itu, Nabi angkat salam, Nabi letak di belakang unta, Nabi bonceng salam. Setelah turun, Nabi usap muka salam, Nabi kata, Ya Allah, muliakanlah kanak-kanak ini, muliakanlah ini. Salam cerita kepada kita, aku tidak pernah merasakan satu bimbingan cukup manis melainkan bimbingan daripada Rasulullah SAW. Semua sahabat terkejut, sahabat cemburu. Kenapa bukan mereka yang dipilih, tetapi kenapa Rasulullah memilih anak muda? Rasulullah yang menunjukkan bahawa agama ini menghargai orang-orang muda, dan hal ini kita lihat orang muda beri senyuman kepada mereka. InsyaAllah semoga mereka pewaris pimpinan kita pada masa depan. Berbalik pada tajuk tadi kita bincang, apakah pada Islam ada isu penyalahgunaan dana? Sebenarnya kalau kita cek balik kepada sejarah Islam awal, tidak pernah terdapat kata mukhaddarat sama ada dalam Al-Quran, iaitu dana. Tidak terdapat dalam hadis mukhaddarat, dana tak terdapat. Tetapi yang kita dapat adalah apa yang dapat disebutkan diambil, ditegaskan kepada Arab itu sendiri. Bagaimana kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika mana dia melihat bahawa kejernihan akal dalam agama itu cukup penting. Orang-orang yang jahil kebanyakan yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak dihargai dalam Islam. Kadang-kadang orang nampak bodoh itu biasa, bodoh itu satu benda yang dianggap dalam agama banyak dikaitkan dengan orang yang tidak beriman. Jadi Rasulullah SAW membawa lembaran baru, membawa sejarah baru yang mana memusnahkan mana-mana benda yang boleh merosakkan akal. Lalu datanglah ayat Al-Quran ketika itu yang mana mentarbiah orang-orang ini. Ketika itu orang-orang buka ketagihan arak. Mereka minum arak bukan satu botol, dua botol, satu tempayan. Di rumah mereka ada, mereka minum. Orang kata ni bukan minum main-main, minum
dia turunkan ayat mengikut aturan, mengikut peringkat-peringkat. Dia tidak nampak, nampak macam ketarikh orang Arab jadi Arab. Hari ini kita haramkan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan Al-Quran, turunkan ayat dengan step by step. Mula dia mengatakan, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu menghampiri solat ketika kamu dalam keadaan kamu mabuk. Lalu para sahabat faham, ketika solat jangan sekali lepas solat kita minum, atau sebelum solat kita minum apa. Waktu itu belum diharamkan lagi, belum diharamkan lagi khamar. Kemudian turun pula ayat Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah berkenaan khamar, berkenaan arak. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya arak itu memang ada manfaat, tetapi dosa lebih banyak daripada manfaat. Maka sahabat Nabi faham, ini adalah satu petunjuk, bukan maksud haram lagi. Petunjuk mengatakan bahawa ia tidak baik, arak itu tidak baik. Ada di kalangan sahabat yang mula-mula tinggalkan itu. Kemudian akhirnya ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh. Apabila dikatakan wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak itu innamal khamru, arak, perjudian, tenung nasib, sembah berhala itu satu benda yang dianggap najis, satu benda yang dianggap kotor, benda yang tidak baik. Fajtanibuh, tinggalkanlah itu. Apabila Rasulullah SAW membacakan ayat ini, maka para sahabat memahami bahawa arak itu sudah jatuh hukumnya haram. Ketika itu masih belum ada lagi istilah datang kepada mereka. Kemudian Rasulullah membaca hadis, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Maka bangkit Umar Al-Khattab bila terdengar ayat tersebut, bila terdengar hadis tersebut. Umar Al-Khattab bangkit, dia mengatakan, ma khamar al-'aql. Apa yang dipahami daripada memabukkan khamar itu bukan setakat khamar, bukan setakat perahan anggur, tetapi ianya apa yang dikatakan ma khamar al-'aql. Apa yang kita kata membingungkan kepala, apa yang menghayalkan otak kita, apa yang merosakkan pemikiran, maka dia dikategorikan sebagai khamar. Lalu ulama mengambil pendapat belakang. Ulama kemudian dalam mazhab dan sebagainya meletakkan, okey, dapat dikatakan haram disebabkan berpandungkan dikiaskan dengan khamar, dengan arak. Kalau ikutnya sejarah tak ada jumpa dalam Al-Quran mufassarah memang tak jumpa. Dan kita nak tekankan di sini, mungkin orang anggap dadat itu perkara biasa. Dosa mengambil dadat biasa berbanding dosa berzina. Selalu kita dengar wala taqrabuz zina dan sebagainya. Dosa mencuri, jangan kamu mencuri. Dosa membunuh, jangan kamu membunuh. Dosa minum arak, selalu kita dengar. Dosa makan dadah, macam canggih satu dosa, rasa macam benda baru. Tetapi sebenarnya apa sahaja yang dikategorikan sebagai haram, kita kena ingat ia dikategorikan sebagai maksiat. Apa sahaja dikategorikan sebagai maksiat, kita kena ingat benda itu tidak boleh dijadikan biasa. Ingat, dosa itu ada biasa dan ada dianggap luar biasa. Dulu ya, contoh satu kampung, kalau berlaku perzinahan dalam satu kampung, orang di kampung tersebut menganggap perzinahan itu satu benda yang luar biasa, maka kita anggap betul-betul berdosa, tetapi itu tidak menjadi masalah